Selamat pagi semua. Saya nak tunjukkan ke anda. Adakah anda mampu untuk ada lebih daripada 200 gram gold dalam masa setahun daripada sekarang? Sebenarnya semua orang boleh untuk dapatkan 200 gram, lebih daripada 200 gram dalam masa setahun. Saya kat mana ni? Saya dekat depan rumah saya je. Okey, kat di bawah orang kata apa, pokok buluh. Di bawah pokok buluh. Memang cuaca sekarang ni panas dan berangin. Jadi kita belajarlah. Okey, untuk hari ni kita belajar. Saya Syam, merupakan konsultan QBEB yang mana nak bantu anda tentang kira-kira gold. Macam mana kita boleh simpan gold dan kita boleh dapatkan manfaat dan kita boleh pelihara kita punya duit. Maklumlah dah penat-penat bekerja kan. So kita bolehlah sandarkan setiap perbelanjaan kita dalam bentuk gold. Okey, macam mana? Okey, jom kita tengok. Katakan gaji anda RM5,000. Okey, gaji anda RM5,000. Okey, saya tulis kat sini RM5,000. Okey, bila gaji anda RM5,000, apa yang anda boleh buat adalah anda kena beli gold dulu. Okey, anda kena beli gold. Macam mana anda nak beli gold? Yang itu anda tak perlu risau. Semua anda boleh beli secara online melalui sistem Patuh Syariah, Selamat. Okey, yang itu don't worry. Kita belajar kira-kira dulu supaya anda faham. Okey, RM5,000 bila anda beli gold, 1 gram hari ni, harga hari ni 20 hari bulan 2 tahun 2022 adalah 273.48. Jadi kalau saya kira kat sini, okey, kita akan dapat berapa gram? Okey, 5,000 kita bahagikan dengan 273.48. Okey, kita akan dapat 18.28 gram. Okey, kita dapat banyak tu. Okey, jadi kalau anda congak-congak, anda kira congak-congak, kalaulah dalam masa setahun, kita kalikan dengan 12. Okey, kita kalikan dengan 12 bermaksud 18.28. Okey, kalikan dengan 12. Okey, anda akan dapat, oi banyak ni. Kalikan dengan 12, anda akan dapat berapa? 219.36 gram. Okey, bila anda dah beli gold, macam mana anda nak bayar komitmen? Ini persoalan dia. Okey, macam mana anda nak bayar komitmen? So, anda boleh request GC. Siapa yang tak faham request GC tu apa, dia macam kita pajak lah. Kita ada aset, kita ada gold, kita boleh pajak. Nak pajak macam mana? Secara online je. Semua dalam sistem dan patuh syariah. So, don't worry. Okey, so 18.28 gram ni, okey, kita boleh pajakkan berapa yang kita akan dapat. Kita akan dapat, okey, nilai dia yang ni secara kasar sama ada dalam 15 ataupun 16%. Okey, dia akan potong 15 ataupun 16%, dia akan kurang lah. Okey, nanti saya tunjukkan ke anda kat mana kurangnya tu. Okey, so 5,000 kita akan dapat, okey, kita tukarlah, tukar pen color lain baru nampak jelas. Okey, so 5,000 kalau nak bagi ni, saya buat lebih kurang dalam, anda boleh kalikan dengan 0.84. Dalam 4,200. Okey, kat sini ni kalau daripada 5,000 ni, okey, daripada 5,000 ni dalam anda boleh kalikan dalam 0.84. Okey, anda dapat 4,200. So 4,200 ni lah anda boleh bayar kereta, anda boleh bayar bil, anda boleh bayar rumah, dan anda boleh belanja. Okey, anda boleh belanja. So, jadi kat sini ni sebenarnya dalam masa yang sama, okey, gold ni adalah milik anda. Okey, milik anda ada dalam sistem dan gold ni akan dimasukkan dalam holding inventory. Okey, holding inventory. Maksudnya company, okey, syarikat akan pegang gold ni. Okey, pegang gold ni. Kalau dalam masa setahun dia jadi
219.36. Okey, ada holding ni. Jadi ada charge tak untuk company hold ni? Ada. Okey, charge dia berapa? Charge dia hanya serendah, okey, 3.5% setahun. Tak adalah mahal sangat. Okey, 3.5% setahun setahun. Jadi kalau setahun, kalau anda tengok kat sini 4,200, okey, kita kira 4,200 anda kalikan dengan 3.5%, so setahun dia jadi 147. Okey, kalau 147 setahun, sehari berapa? Sehari kita kena bahagikan dengan 365. Sehari baru dalam 40 sen. Okey, sehari 40 sen. Okey, untuk 4,200 ni. So kalau kita campurkan semua ni dia holding 40 sen ni, okey, ataupun 147 ni, kita kalikanlah dengan 12. Okey, sebab kita buat 12 kali kan tiap-tiap bulan, 12 bulan. Jadi 147 kalikan dengan 12. So kita akan dapat berapa ni? 1764. Okey, RM1764 untuk semua ni. Okey, dalam masa setahun. Okey, jom kita tengok apa dia punya kelebihan dia. Anda dah orang kata apa, dah gunakan benda ni. Anda dah gunakan duit 4,200 ni kan. Okey, jadi kat sini ni lah sebenarnya yang bagusnya adalah bila harga gold ni naik. Bila harga gold ni naik, barulah kita ada lebihan. Contoh, harga gold sekarang adalah 255.59. Katakan dalam masa setahun harga gold naik RM300. Okey, kita bagi contoh RM300. Kalau RM300, katakan anda beli adalah average dia katakanlah berapa ni? Kalau RM300 kat sini, okey, beza ni dalam berapa? 255 dengan 300 maknanya RM45. Okey, RM45 beza kenaikan. Kenaikan dia RM45. Okey, kalau kenaikan RM45, maksudnya apa? Maksudnya adalah 219 ni, okey, 219 ni kali dengan kenaikan RM45, anda akan dapat berapa? Ini saya seronok nak kira ni. Okey, 219 kali dengan 45. Kenaikan dia adalah 9,855. Ni kenaikan. Kenaikan ni sudah menampung fees. Nampak tak? Kenaikan sudah menampung fees. Kalau naik lebih lagi daripada 300, contoh naik 320, 330, makin lebih anda dapat. Jadinya macam mana cara kita nak dapatkan kenaikan ni? Okey, ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita boleh terminate. Maksudnya anda dah buat 12 kali ni, 12 bulan. Anda boleh terminate, sama ada nak terminate semua ataupun nak terminate satu persatu. Anda boleh buat. Anda boleh buat pilihan sendiri, okey? Kalau anda nak terminate, apa yang berlaku adalah, katakanlah saya cakap saya nak terminate lah semua. Dah malas lah nak simpan gold. Orang kata nak jual lah semua ni. 219 ni nak jual. Kalau kita nak jual semua ni, apa yang berlaku adalah kita kena, okey, daripada 219 ni, okey, nilai dia kan dah naik jadi 300. Okey, kalau dah naik jadi 300, kita kena kalikan. Okey, saya kalikan Okey, saya kalikan berapa? 219 gram yang kita ada kalikan dengan 300. Bila kali 300, kita ada 65,700. Okey, 65,700. Okey, ni kita punya value semasa. Value semasa gold kita ni. Okey, value semasa. Jadi nilai ni kita kena tolakkan. Okey, kita kena tolak dengan mana? Tolak dengan yang kita ambil 4,200 setiap bulan ni. Kita kena tolak. Sebab apa je lah, dia dah bagi kita kan. So kenalah tolak. Dia kenalah ambil balik kan. Bila tolak jadi berapa? Okey, 4,200 ni kenalah kali 12 sebab setahun. Setahun. Okey, berapa nilai dia? Jom kita kira.
Okey, 4,200 kalikan dengan 12. So, 50,400. Okey, nampak 50,400. Okey, nampak tak ni? Harga gold dah jadi 65,700. Tolak dengan yang kita dah ambil 50,400. Okey, kita kira 65,700 tolak dengan 50,400. Okey, kita ada balance lagi 15,300. Ni baki kita ada. So 15,300 ni sebenarnya okey, kita punya nilai yang kita ada. Tolak pula dengan berapa ni? 1764 management fee kita. Kita tolak. Okey. Tolakkan dengan management fee 1764. Kita ada lagi balance berapa? 13,536. Inilah nilai yang kita dapat balik selepas setahun dan kita dah jual dah habis semua. Gold ni kita dah jual dah. Okey, kita dapatlah 13,000 extra. Tapi lebihan kita berapa? Lebihan kita lebih kurang dalam 9855 ni kita tolakkan dengan 1764 ni. Dalam sistem dia dah kira dah automatik. Maksudnya gain tu dah tolak dah management fee semua. Dan kenapa kita boleh dapat 13,536 ni? Sebab dekat sini ni kita dapat 4,200 ni. Okey, kita dapat 4,200 ni. Ni sebenarnya adalah 90% daripada value 18.28 gram ni. Kita dapat 90% saja duit ni. Jadi kita ada 10% lagi reserve. Reserve 10%. So dalam 65,000 ni kita ada 10% lah kita punya gold. Jadi bila kita nak terminate, maksudnya kita tak payah nak bayar balik. Okey, jadinya daripada value gold yang ada ni lah sebenarnya akan tolak dengan yang kita ambil bulan-bulan ni, tolak. Kemudian tolak dengan management fee, baki tu kita punya. Inilah kita punya. Katakanlah kita ada duit, kita nak bayar ni, kita nak bayar. Kalau kita bayar ni, kita akan dapat balik kita punya 18 gram ni. Kita akan dapat balik lah. Kalau kita tak bayar, dia akan gunakan 18 gram ni untuk bayar 4,200 ni. Jadi yang bestnya adalah bila kita buat macam ni, maka ia akan melindungi kita punya duit kita. Penat bekerja setiap bulan, so dia akan bertambah dengan kenaikan harga gold. Kalau harga gold jatuh macam mana? Kalau harga gold jatuh tak perlu risau. Sebab kita biarkan je lah sampai harga gold tu naik. InsyaAllah dia akan naik. Kalau kita tengok sejarah pun, okey, dari masa ke semasa dia akan adalah naik turun. Tetapi secara jangka masa panjang dia akan naik. Jadi kat sini kalau kita simpan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, so kita ada lebihan. Dan kat sini walaupun okey, kalau tengok 5,000 dapat 4,200, dia berkurang. Anda anggaplah anda jimat. Jimat lah sebulan RM800 jimat. Jadi bila anda jimat RM800, apa yang anda dapat? Anda dapat yang ada 10% tadi tu, yang anda simpan tu. Okey, ada 10%. Sebab anda ambil 90%, ada extra ni, balance reserve 10%. Dan juga dekat situ tu bila harga gold naik, anda dapat lah, okey, dia punya ni kenaikan RM45 ni, nampak tak? Dapatlah 9,000 lebih ni. Tolak dengan management fee, ada lagi balance dia. Jadi kat situ tu lah saya seru kawan-kawan, okey, kalau ada duit gaji, kita tukarkan kepada gold dulu. Lepas kita tukarkan kepada gold dulu, kemudian barulah kita ambil, kita belanja. Sekurang-kurangnya, walaupun kita dah belanjakan sebahagian daripada 5,000 ni, kita tetap ada pegangan gold. Ingat pegangan gold. Sebab satu benda yang saya nak tekankan pada anda, sekiranya anda asingkan RM800 lah contoh. Kalau anda beli RM800 sahaja gold, kalau anda beli, kalau saya nak kira RM800 ni, okey, katakanlah berapa? RM800. RM800 bahagi dengan 273. 273.48.
Okey. Anda hanya dapat 2.92 gram je. Bila anda dapat 2.92 gram, okey, dengan anda dapat 18 gram, kan jauh beza tu. Bila jauh beza gram ni, kenaikan yang anda dapat lagi banyak. Anda nak kenaikan banyak ke nak kenaikan sikit? Jadi sebab itulah tambah gram ni paling utama. Gunakan duit guna tu. Duit guna tu gunakan supaya anda boleh tambah gram. Itu yang paling utama. Okey, jadi contoh anda ada 200 gram. Kat sini kalau kali dengan 12 pun 3 gram lah kata, kali 12. Baru ada 36 gram. Kalau katalah saya bundakan anda ada 40 gram. Kat sini anda ada 200 gram. Naik naik RM10 lah kata. 200 gram naik RM10 ada RM2,000. 200 kali dengan 10 RM2,000. Kalaulah anda hanya kat sini ada berapa? 3 kali dengan 12. 3 kali dengan 12 baru 36. Katalah 40 gram. 40 gram kenaikan yang sama RM10 baru ada 400. Mana satu anda nak? Kenaikan 1000 ke kenaikan 100? Jadi kat sini ni anda kena faham betul-betul. Jelaskan, orang kata apa, setiap perbelanjaan anda boleh tukarkan dulu kepada gold. Dan kemudian anda boleh ala-ala pajak. Anda boleh, barulah anda gunakan. Kat situ anda ada reserve 10%. Dan bila ada kenaikan gold, anda akan dapat lebihan tu. Yang mana lebihan tu boleh cover balik anda punya fees. Jadi saya harap anda belajar sesuatu. Dan yang paling penting sekali adalah gold-gold ni semua disimpan oleh syarikat. Okey, disimpan oleh syarikat dengan selamat, ada insurannya, patuh syariah. Dan insya-Allah dengan cara ni anda boleh lindungi anda punya kekayaan sesuai dengan tagline Quantum Metal, preserve and enhance your wealth. So sekian saja daripada saya, Syam. Saya merupakan konsultan QBEB daripada QM Gold. Dan saya harap anda semua mampu untuk memahami. Sekiranya anda ada apa-apa persoalan, anda boleh tanya, anda boleh komen, anda boleh WhatsApp kepada mana-mana konsultan. Dan dekat situlah anda boleh belajar. Dan dengan ini saya nak akhiri dengan tagline, bersatu hati, berjaya bersama. Mudah-mudahan dengan perkongsian ni dalam masa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun anda sudah ada pegangan berkilo-kilo emas yang mana anda pun tak sangka anda boleh kumpul sebanyak itu. Sebab apa? Ini ni tak ada pun duit simpan, tak ada pun duit ekstra. Yang mana anda hanya perlu berjimat saja. Jimatlah dalam RM800. Berbaloi penjimatan itu. In the future anda akan dapat lebihan, anda akan dapat ekstra. Jadi kalau inflasi ke, harga meningkat ke, anda rasa macam alamak time tu sesak ke, sekurang-kurangnya kalau anda dah buat ni, anda ada reserve 10%, bolehlah duk terminate. Dan dengan cara itu apa yang saya buat, bila harga gold naik hari tu, dapatlah saya rembat satu iPad menggunakan teknik ni. Bila time saya ada duit, saya beli gold. Bila harga naik, saya terminate. Saya dapat ekstra sikit, 1000-2000, saya boleh beli iPad. Jadi itu saja perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat. Sekian, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Itu saja. Bye-bye.